Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada peminat-peminat penyair Kelantan channel. Saya diminta untuk bercakap mengenai ekonomi dan penyelewengan yang berkaitan dengan pelaksanaan ekonomi di negara kita. Ada orang berpendapat ekonomi ini sangat penting. Kita tidak boleh abaikan begitu saja. Terutama pihak-pihak kerajaan, menteri-menteri yang melaksanakan perancangan ekonomi. Sebab kalau kita lihat dari segi sejarah pun, perkembangan sejarah itu disebabkan oleh kegairahan empire-empire untuk mendapat sumber-sumber ekonomi kepada negara masing-masing. Tetapi yang menyebabkan empire-empire ini jatuh, hancur, disebabkan oleh penyelewengan ataupun oleh kelalaian pihak-pihak tertentu. Memang dari segi negara kita Malaysia, bila kita ingin merancang ekonomi, kita mesti fikirkan rakyat terbanyak. Bukannya fikirkan kepentingan kapitalis nak mengauk untung yang maksimum mungkin. Dan ini pernah berlaku di zaman-zaman dahulu, kita perhatikan, dan rakyat hidup miskin, melarat, sehingga mereka menjadi begitu ketinggalan dan terpaksa mengalami nasib yang buruk. Dan kalau kita lihat di Malaysia, kerana perbezaan ekonomi yang ketara antara orang Melayu dan orang Cina telah menyebabkan berlaku peristiwa 13 Mei. Dan ini kita tidak mahu berulang pada masa kini. Jadi kita berharap pemimpin politik ini yang akan memegang tampuk pemerintahan jangan terlalu retorik dalam soal membina ekonomi negara. Apa yang pernah berlaku dalam 22 bulan dahulu, kita dapati banyak retorik dan banyak kerajaan masa itu melancarkan atau melaksanakan perancangan-perancangan yang tidak seimbang untuk rakyat. Dan kita perhatikan juga mereka memberi rasional yang tidak dapat difahami. Rakyat jadi bingung. Misalnya perancangan untuk membangun ekonomi, seperti pembangunan di wilayah diberhentikan. Misalnya ECR, NCR, wilayah pembangunan Iskandar di Johor. Dalam perancangan ini dua aspek yang sangat perlu kita fikirkan. Pertama, perancangan itu terutama ekonomi mesti memikirkan rakyat, memikirkan untung rugi pada rakyat. Dan kita tengok rakyat Malaysia ni yang terbanyak adalah kaum Bumiputera, orang Melayu kita yang masih tinggal di desa, di kampung-kampung. Walaupun kampung sekarang sudah begitu moden, maju, tapi masih ada orang kita yang memerlukan satu transformasi ekonomi yang lebih hebat. Terutama aspek kemahiran. Orang Melayu perlu ditingkatkan kemahiran mereka, bukan saja di peringkat kemahiran biasa, tetapi juga kemahiran berteknologi tinggi. Misalnya pertanian sekarang sudah
tidak lagi bergantung kepada iklim sebenarnya. Kerana iklim ini dengan bantuan teknologi kita boleh sesuaikan di mana-mana. Misalnya di negara Arab, banyak tempat sudah jadi hijau kerana kemajuan teknologi. Satu lagi yang jadi masalah ialah penyelewengan oleh semua pihak. Jadi penyelewengan ini kadang-kadang membantu kemajuan ekonomi dan sasaran yang ingin kita capai. Sekarang ini ramai para politician kita, ahli politik kita, birokrat kita yang sibuk dengan perancangan ini, dan pada waktu yang sama mereka juga sibuk dengan agenda-agenda peribadi. Jadi ada pendapat mengatakan amalan-amalan ini seperti rasuah, penyelewengan ini menggagalkan hasrat kita untuk mencapai. Misalnya seperti yang kita lakukan dalam dasar ekonomi baru, DAB. Kemudian bila DAB telah menunjukkan banyak pencapaian, kita tukar pula kepada wawasan 2020. Wawasan 2020 pun kita tahu gagal kerana datangnya COVID dan sebagainya. Dan juga oleh penyelewengan tadi lah. Di mana sepatutnya misalnya perolehan 30% equity untuk orang Melayu tu sudah kita capai, tapi akhirnya banyak equity orang Melayu untuk tujuan untuk kepentingan Melayu dijual oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kita tidak tahu penjualan ini disebabkan oleh faktor apa sebenarnya. Sebab bila kerajaan baru naik, kita dapati banyak bajet yang boleh kita guna untuk membantu rakyat. Misalnya dalam soal moratorium, dalam soal bantuan-bantuan prihatin, banyak pula terdapat duit. Sedangkan sebelum itu kerajaan sebelum itu mengatakan duit sudah tidak ada. Kerajaan kena bayar aset. Janji-janji kerajaan dalam pilihan raya dikatakan membebankan kerajaan. Manifesto bukan kitab suci dan sebagainya. Jadi inilah kita harap bukan sahaja perancangan itu mesti bersasar dan mempunyai kaedah-kaedah yang baik dengan menggunakan teknologi-teknologi baru. Kita percaya ekonomi negara kita ini boleh pergi lebih jauh. Jadi sekarang ni kita perhatikan dengan kenaikan harga barang-barang yang begitu hebat, sehingga kerajaan terpaksa mengeluarkan subsidi. Kadang-kadang kita terfikir juga, adakah teknik kaedah memberi subsidi ini adalah satu kaedah yang baik, sebab pada satu masa misalnya kita banyak potong subsidi, misalnya subsidi beras, subsidi minyak dan sebagainya, kita potong subsidi, dasar subsidi, dan kita menumpukan kepada subsidi bersasar dengan memberi bantuan keuangan terus kepada rakyat, B40. Dan sekarang bila tiba keadaan COVID sekarang ni, bukan saja B40 yang terjejas, M40 pun terjejas, pengangguran naik dan sebagainya. Jadi pihak-pihak yang mendapat faedah dari subsidi tentu suka dengan program-program subsidi ni. Misalnya bank-bank sendiri pun mereka suka jika dalam keadaan sekarang mereka masih boleh memungut hutang-hutang daripada rakyat yang sebenarnya bahagian besar dia terjejas dalam keadaan semasa. Kita harap dalam perancangan kerajaan ekonomi, mesti kerajaan melihat kepada rakyat terbanyak, terutamanya orang Melayu
dan bumi-putera lain. Yang kita rasa masih lagi tidak mampu mengejar kereta api laju yang sedang kerajaan buat sekarang. Nak kejar ekonomi sekarang pun kita rasa orang Melayu belum begitu terkejar. Apalagi nak mengejar ekonomi orang Cina yang sudah begitu ke depan. Itulah saya harap. Dan kedua dia, saya harap birokrat kita di semua peringkat, atas hingga ke bawah, mesti melaksanakan agenda-agenda untuk Bumiputera ini tanpa memikirkan soal-soal birokrasi sangat. Apalagi ramai antara mereka masih menunggu habuan-habuan yang tak sepatutnya. Sama ada di peringkat atas, peringkat bawah, perkara ini kita kena beri perhatian dalam perancangan kerajaan keluarga Malaysia hari ini. Jadi itu sajalah pandangan saya mengenai perancangan ekonomi hari ini dan akan datang. Ia mesti dirancang dengan baik oleh pihak-pihak atas dengan mengambil kira kepentingan faedah kepada rakyat terbanyak, dan kita cubalah hapus birokrasi di kalangan birokrat kita, dan mereka kena benar-benar jujur dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan ini. Dengan cara ini kita rasa rakyat akan lebih ikhlas menyertai rancangan kerajaan. Sekian, terima kasih.